Berdosa tak kita panggil orang yang nama Abdul Rahman dengan nama Rahman saja? Makruh panggil Rahman saja. Tidaklah kita panggil dengan Abdul Rahman. Apa hukum peralatan sukang yang diberuh dengan beruh dibuat daripada bulu babi? Jawabnya tidak haram. Melainkan bila kita pegang dan najisnya kena pada tangan kita, maka jadi hukumnya adalah haram. Biasanya kalau hak bulu babi ni peralatan sukang ialah alatan sukang softball, kriket. Nak paling banyak bulu babi 90% kulit babi. Softball tu tahu tangan hak takat softball, kriket. Faham tak? Kan ada tangan besar tu. Tahu tak ada satu tangan besar? Bukan muzik tu. Oh tu layak tu, tu plastik. Hak kulit tu. Tu kebanyakan kulit babi. Faham? Jadi hak kulit ayam ada hak gitu. Tak ada. Dan nak main pakai juga. Ni masalah. Saya mayang baru tengok darah ada pada singlet saya. Sah tak solat? Jika sedikit sah. Apa hukum pakai serban dalam keadaan duduk? Benarkah pakai serban sambil duduk? Bakar kulit bawang merah, duduk atas jendela boleh menyebabkan jadi apa-apa? Tak benar, karut belaka tu. Ini adalah pandangan. Jadi sunat kita pakai serban dalam keadaan yang selesa sahaja. Apa hukum ambil buah orang yang pokoknya juntai dalam kawasan rumah kita? Jawabnya tak ada benda nak makan ke darah dah. Yang pergi ambil buah pokok orang. Jadi kalau pokok kita ni ketuh dah orang, kita rasa guna. Jadi sebaik-baiknya kita beli kedai lah. Sebab tu banyak orang jual buah di tepi-tepi jalan lening. Bagi mereka-mereka yang terasa teringin nak makan buah orang, maka dibuat gerai-gerai buah di tepi jalan. Lebih lagi halal. Benarkah beralih tempat ketika belajar menyebabkan ilmu tidak berkat? Bukan ilmu tidak berkat. Bila kita alih-alih dalam satu pelajaran, maka menyebabkan kadang-kadang kita hilang tumpuan. Sebab tu dia sunat pada duduk tempat yang satu. Apakah yang dimaksudkan dengan watang asli? Maknanya watang tu asli lah. Watang bahasa Arab, watan. Nampak? Watan ni anak tempatan. Berapa tempoh satu bulan atau tahun yang dikait dengan satu musim? Ini umum, tidak ada ketentuan dengan bulan. Satu musim kadang-kadang dengan membawa satu tahun. Satu musim kadang-kadang dimaksudkan dengan 4 bulan. Bagi negara yang 4 musim, maka satu musim 4 bulan. Ada negara yang 3 musim, tidak ada musim salji, maka dia 3 musim. Bermakna satu musim berapa bulan? Kalau 4 musim 3 bulan. Kalau 3 musim 4 bulan. Soalan seterusnya. Seorang maknyah telah terlanjur menukar kemaluan pada kemaluan wanita. Adakah batal wuduk jika laki-laki lain atau diri sendiri memegang kemaluan yang telah ditukar itu? Jawabnya, batal bagi dirinya sendiri, tidak batal bagi orang lain yang menyentuh dirinya. Adapun kemaluan, maka dikira kemaluan. Sama ada diletak kemaluan laki-laki ataupun perempuan. Kerana itulah kemaluan dia. Cuma perbuatannya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita sentuh orang yang ditukar malam puang, tidak, kerana dia adalah lelaki. Faham? Kalau orang puang, dia bodoh kemaluan puang. Dia puang dah, dia pergi hospital nak waksa pergi kemaluan. Ada melainkan dia lelaki. Jadi kalau orang lelaki, dia pergi tukar diri dia, padahal dia lelaki, maka jadilah dia perempuan sisi masyarakat, tidak pada hukum. Soalan seterusnya. Seorang perempuan letak syarat kepada bakal suami bahawa dia tak membenarkan suami berpoligami selama mana dia mampu menunaikan tanggungjawab sebagai seorang isteri. Adakah sah syarat tersebut? Syarat dikemukakan sebelum perempuan menerima lamaran lelaki. Dia nak kahwin dengan orang puang. Orang puang ni, tunang dia kata, kita buat syarat kalau nak kahwin dengan saya. Iaitu awak tak boleh kahwin seorang lagi selama mana saya mampu jaga awak. Maka tengok dulu suami setuju tak syarat tu. Setuju tak? Sebab syarat dia mesti dua belah.
Sebab tu dia kata kerajaan tu zalim. Bila nak kenakan peraturan, ambil dulu pandangan orang yang nak kita kenakan peraturan. Nak, ni pakai ubuh je, pakai ubuh. Kita tak boleh nak buat, tak boleh nak elok. Nak, jadi dizalimi. Jadi bila bakal isteri buat syarat gitu, suami setuju tak? Soalan dia dulu. Setuju, baiklah. Kalau kata tak setuju, tak boleh nikah pula. Nah, tak apa lah. Abang setuju. Maka dia pun kahwin. Sah tak kahwin dia? Sah. Bila dia kahwin, sah. Kemudian dia langgar janji. Faham tak? Sebagai syarat tadi. Dia berkahwin pula seorang lagi. Sah tak perkahwinan kedua? Sah. Kerana syarat tadi sebelum akad nikah. Faham tak? Cuma laku pada wajib taat kepada janji. Maka suami tadi sah nikah kali yang kedua, tetapi berdosa kerana melanggar syarat. Itu saja. Faham lagi? Soalan seterusnya. Wanita telah diragu pada siang hari di bulan Ramadan. Adakah batal puasa wanita? Itu tidak batal. Sebenarnya orang yang dipaksa makan. Tengah-tengah lepak bira surah Tok Imam Tok Bilal Tok Siok JKK 4 orang. Marilah askar jahat komunis bawa senapang nak tembak, kalau tak makan nasi buku. 4 orang bahang belaka. Nak takut kena tembak. Batal tak puasa? Tak ah. Maka begitu juga orang yang sedang berpuasa dipaksa masukkan sesuatu dalam kemaluan dia, batal tak? Tak batal. Aminah kering darah haid pukul 6 petang. Adakah Aminah wajib qada salat zuhur? Pendapat yang masyhur wajib kena qada. Kerana dia boleh dijamak dengan jamak takhir. Faham tak? Pendapat yang tidak masyhur tidak wajib qada, hanya wajib qada asal sahaja. Dah mana nak ikut? Nak ikut kau pandai? Nak ikut mana-mana pun? Dua-dua ni pandangan ulama belaka. Nak dan nak cermat, kita qada zuhur bersama. Nak hadis bukan hadis. Ini ijtihad. Dan inilah pandangan yang muktamad. Wajib qada, hak zuhur tu sama. Bila? Apabila dia sempat masa daripada suci haid dengan masuk waktu maghrib, sempat dengan 2 semayang. Tapi kalau dia sempat untuk 1 semayang saja, maka dia kena qada asar tanpa khilaf. Faham tak? Apa kau kata 4 orang khalifah ar-rasyidin yang dilokeh? Hukumnya haram. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mengharamkan lokeh gambar-gambar sahabat Nabi. Tak boleh. Yang ada ulama kata boleh melakonkan saja. Faham tak? Melakonkan saja. Itu pun khilaf. Kalau gambar tak boleh. Dilokeh gambar. Yang kata boleh Syiah. Syiah ni gambar Nabi dia jual. Gambar Nabi Muhammad jual di Tehran. Gambar Sayyidina Ali, gambar Sayyidina macam-macam lah. Tak boleh sahabat kita kena hormat dia. Gambar ulama dibenarkan lokeh. Gambar sahabat tak boleh. Apa hukum seorang Islam kerja sebagai pemegang kunci gereja? Tengok lu dia pegang kunci tu kerana apa? Senang orang nak masuk mayang, dia tukang buka, maka berdosa besar dia. Tak, dia pegang kunci tu bukan kerana orang nak mayang pasal gereja tu gereja orang tak pakai dah. Dia pegang kunci pasal takut dak masuk ngisap dalam. Tak apa. Faham? Soalan seterusnya. Imam dah ingat tayat awal dan tidak melakukan sujud sahwi. Makmum masihkah dituntut sujud sahwi? Ya, setelah imam salam, makmum sujud sahwi. Ahmad pernah diselamatkan oleh seekor kancil daripada satu musibah. Kemudian dia bersumpah bahawa keturunannya tidak boleh makan daging kancil selama 7 keturunan. Jika keturunannya makan juga akan berlaku bala. Apakah hukum Ahmad bersumpah sedemikian? Apakah hukum keturunan Ahmad berpegang dan percaya dengan sumpah tersebut? Jawabnya tak boleh bersumpah seperti itu. Tetapi boleh dia tidak makan kancil kerana meraihkan akan jenis hayawan yang menyelamatkan dia. Faham tak? Tapi jangan sumpah-sumpah gitu.
supaya tak makan benda yang dihalalkan oleh Allah, dilarang oleh syarak. Kemudian kepercayaan daripada keturunan juga dilarang kerana boleh membawa kepada syirik. Cukup sekadar cerita yang berlaku antara pelaku dengan kancil. Bukan sebagai kita ni meneruskan rasa haram, kerana yang diharamkan, yang mengharamkan hanyalah Allah dan Rasul saja. Adakah orang yang merokok masuk dalam golongan orang yang fasik? Dalam mazhab Hambali mengatakan ya. Ali meninggal dunia umur 54 tahun. Semenjak akhir balik usia 15 tak pernah puasa. Berapakah jumlah fidyah yang dikenakan? Maka untuk tahun yang pertama dia meninggalkan puasa ketika berumur 15 tahun, iaitulah dikalikan dengan tahun yang telah sampai kepada sekarang bertempoh. Katakanlah ketika umur 15 tahun dia tinggal tahun itu sebanyak sebulan. Sekarang berapa dah? Umur 65. Bermakna sudah 40 tahun meninggalkan puasa. 40 kali 30. Itulah bilangan cupok beras yang wajib dibayar fidyah. Dan bilangan qada tidak berganda. Sama saja untuk 1 tahun 30 hari juga. Kenapa seorang pendakwa mengatakan dia rela menyokong fahaman sekular daripada menyokong parti yang menggunakan Islam demi kepentingan politik? Sebab itulah perkataan-perkataan yang berbahaya seperti ini mengundang fitnah besar. Sekular itu adalah kufur. Kenapa rela dengan kekufuran? Sekular itu adalah cabang daripada mazhab yang sesat daripada agama Kristian. Kenapa kita kata rela lagu tu? Jadi boleh memberi fitnah. Mungkin maksudnya lain, tetapi bagi orang ramai sudah menimbulkan fitnah. Kerana pandangan ulama-ulama yang muktabar ialah wajib kita memusuhi sekular, kerana sekular ini merosakkan agama Islam. Faham? Orang Islam yang fasik boleh raih hari raya tak? Sedangkan dia sengaja tidak puasa di bulan Ramadan. Tidaklah haram orang yang tak puasa itu berpuasa, tetapi tujuan puasa itu hari kemenangan bagi orang yang puasa. Jadi kalau orang yang tak menang diraih juga, jadi maknanya ngada-ngada dia panggil. Jadi tak puasa patu raya, ngada tu. Tu gitulah. Tak apa jadi kat orang tu. Saya masuk gerbang 2 bahagian. Boleh tak upah daging bagian saya sikit pada tukang sembelih? Hukumnya haram dengan sepakat ulama. Nak upah dengan duit, atau kita beri ke dia kerana dia mari situ attack macam orang lain, supik-supik seorang. Ataupun ada, kalau ada pun kerana ada niat upah kerana mari buat kerja, haram dan kena pulang balik. Hak mana-mana ambil dah kena minta halal dengan tuan dia, hak zaman-zaman dulu. Kena ganti semula. Soalan seterusnya, boleh tak saya buat lauk daging korban, hak bagian saya ajak orang mari makan di rumah? Boleh, tak ada masalah. Dengan syarat mesti ada sebahagian daging korban, hak mentah beri kepada orang fakir atau miskin. Kena kenal pasti hak tu. Ramai korban tak jadi, makan anak beranak saja, atau beri kepada anak beranak saja yang bukan orang miskin. Maka jadilah korbannya sia-sia di sisi hukum syarak. Soalan seterusnya, sekiranya perempuan atau laki-laki kena buat tahu orang kafir, jadi gila, nak pada orang kafir, berobat dah baru semayang hajat tak jadi apa kau? Dia nak juga siapa murtad. Adakah menjadi kafir terus sekiranya dia tidak kembali pada Islam? Jawabnya tidak. Apabila orang itu sudah tidak ada akalnya lagi. Lepas tu dia kata rufi'al qalam an salasin, tidak ditulis pahala atau dosa 3 golongan. Orang yang tidak sedar. Kalau benar dia tidak sedar, kufur dia tidak sah di sisi Allah. Soalan seterusnya, kalau bayi atau budak beri pada orang kafir oleh 2 ibu bapa, siapa jadi kafir? Adakah kekal jadi kafir sekiranya dia tidak tahu bagaimana bila diberitahu padanya dia tak percaya sampai dia mati? Adakah kekal menjadi kafir? Ya. Dia ni anak orang Islam, diri bela ke orang kafir, lalu dia pun kekal di atas kafir, maka matilah dia, mati dalam kekufuran.
Semua orang kafir Allah akan beri hidayah untuk tengok kepada kebenaran Islam. Sama ada dengan tengok orang Islam buat satu kebenaran, atau dengar orang ngaji Quran, orang ngajar, atau ada orang mari berdakwah kepada dia, atau sekurang-kurangnya sekali seumur hidup Allah lintaskan di dalam hatinya bahawasanya agamanya tidak benar, yang benar hanyalah Islam. Bila gitu, maka semua akan kekal dalam neraka jika memilih untuk mati di dalam kafir juga. Soalan seterusnya, seorang laki-laki Islam zina dengan perempuan kafir sampai beranak. Anak dapat pada si kafir, adakah anak berdosa menjadi kafir kerana perbuatan kedua pasangan itu? Bagaimana kalau anak itu mati? Macam tadilah jawapan, sama saja. Masa budak, anak tidak berdosa. Siapa yang telah besar dewasa, dia wajib masuk Islam dengan segera sebelum datang kematian. Saya nak beramal dengan 99 nama Allah. Masalahnya saya agak keliru kerana terdapat nama Allah yang sama, terdapat makna yang sama pada nama yang berlainan. Seperti mana contoh berikut. Nama yang sama Al-Majid, yang mulia. Al-Majid, yang maha mulia. Mohon kebahagiaan, pohon kebahagiaan keluarga, pohon terangkan hati. Makna yang sama Ar-Rahman, yang maha murah. Al-Karim, yang maha pemurah, mohon dimuliakan. Sini pun salah terjemah. Al-Karim bukan yang maha murah, Al-Karim yang maha mulia. Al-Majid yang sangat baik atau yang sangat elok. Nah, apa tu kadang-kadang terjemahan itu sendiri tidak berapa tepat. Jadi kita nak amal tak ada masalah. Nah, ada pun makna yang tepat sebenarnya apa yang disebut dalam kitab-kitab muktabar.